Okey, kita bertemu lagi untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Syamal. Okey, bagi unit 19, hargailah pokok. Okey, tajuk kita kali ini berkaitan dengan pokok kari. Jadi dia tulis di situ, mari tanam pokok kari. Okey, untuk hari ini kita atau kamu nak kenal pasti nak menggunakan ayat perintah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak kamu sedia dengan buku aktiviti kamu muka surat 51 dan muka surat 52. Okey, baiklah. Mari kita lihat apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pertama, murid dapat menggunakan ayat perintah berdasarkan gambar dan kata perintah dengan betul. Jadinya kamu perlu menggunakan ayat atau membina ayat menggunakan kata perintah dan kamu perlu kenal pasti gambar yang mana sesuai dengannya. Okey, baik. Kita pergi ke paparan yang seterusnya. Okey, sebelum kita nak menggunakan dengan ayat perintah, kita kena kenal pasti dulu apa itu kata perintah. Okey, kata perintah ni dia terbahagi kepada 3. Ingat, awak dah pernah belajar sebelum ni. Dia terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah larangan. Larangan ni bermaksud melarang daripada melakukan sesuatu. Okey, perkataan-perkataan ni sekiranya ada di dalam ayat kita, dia jadi kata perintah kategori larangan. Okey, yang pertama ayat dia adalah jangan. Yang kedua, usah. Okey, dua perkataan ni merujuk pada kata perintah larangan. Okey, yang kedua adalah silaan. Silaan ni maksudnya mempelawa orang ataupun sesuatu. Jadi silaan ni ada 2 kata perintah perkataan yang kita gunakan, iaitu perkataan sila dan perkataan jemput. Bila ada kedua-dua perkataan ini, dia membawa maksud ayat perintah kategori dia adalah silaan, ayat silaan atau kata perintah silaan. Okey, yang ketiga. Okey, permintaan. Bila ada 3 perkataan ini, iaitu perkataan minta, perkataan tolong dan perkataan harap. Bila ada 3 perkataan ini, okey, dia merujuk kepada kata perintah di dalam kategori permintaan. Okey, baik. Okey, sekiranya kamu dah jelas dengan kata perintah berikut, okey, jom kita tengok tugasan yang pertama kita. Okey, untuk tugasan yang pertama ini di muka surat 51. Okey, seperti paparan ini, okey, tajuk kita adalah mari tanam pokok kari. Okey, dia kata di sini, padankan gambar dengan ayat perintah yang sesuai, kemudian bina ayat. Okey, macam ini yang pertama dan yang kedua yang paling atas ni. Okey, awak baca dulu. Dia kata harap kamu bersihkan kawasan itu. Jadi awak kena sesuaikan mana yang menunjukkan gambar yang menunjukkan perbuatan bersihkan kawasan itu. Okey, yang kedua pula dia kata tolong tanam pokok kari itu. Yang mana gambar yang menunjukkan dia menanam pokok. Okey, ini awak sesuaikan. Okey, yang seterusnya dia ada 2 gambar. Okey, di sini nampak reaksi muka seorang lelaki yang lebih dewasa mengangkat tangan dan melakukan sesuatu, iaitu dia melarang seorang murid di sini ataupun seorang kanak-kanak lelaki di sini. Jadi di sini awak kena kenal pasti mana ayat yang sesuai dengan situasi ini. Situasi di atas ni, okey, awak nampak dia ada letak baja, kemudian dia ada satu bekas yang dia pegang untuk dia ambil baja dan dia letakkan di pokok. Ini pokok kita panggil sebagai pokok kari sebab tajuk kita mari tanam pokok kari. Jadi ini adalah pokok kari kan, bukan pokok lain. Jadi dia nak letakkan baja di pokok kari. Okey, untuk yang pertama adalah jangan. Okey, jangan ni awak kena bina ayat. Sebelum awak bina ayat, awak kena kenal pasti mana gambar yang sesuai. Jadi kalau kita tengok di sini, gambar yang sesuai dengan dia adalah gambar yang di bawah ni. Okey, bila gambar di bawah ni awak tengok jangan, dia melarang dia melakukan apa? Okey, dia melarang kanak-kanak lelaki daripada buat apa? Dia tengah pegang daun. Jadi kita boleh tulis jangan petik. Okey, jangan petik daun. Sekarang ni kita di dalam situasi dia tanam pokok kari. Jadi kita tulislah jangan petik daun apa? Daun kari. Okey, daun kari itu. Maksud di sini dia larang daripada memetik daun kari sekiranya tak perlu. Okey, jangan suka-suka hati petik. Okey, contohnya macam ni.
Okay, yang kedua pula awak tengok di sini. Dia kata sila. Sila. Di sini dia kata sila. Kenalah dengan gambar ni sebab tak ada jawapan lain dah. Okay, sila kita gariskan dulu. Padankan dulu. Okay, kemudian kita tengok. Sila ni maksudnya menjemput. Ataupun kita nak suruh orang buat sesuatu untuk kita. Silaan. Jadi, tengok dalam gambar ni. Dia buat apa? Dia tengah letakkan baja. Jadi, kita boleh kata kat sini. Sila taburkan perbuatan dia. Okay, taburkan apa ni? Dia tengah taburkan apa? Okay, dalam gambar tu tulis baja. Taburkan baja. Baja di mana? Ataupun pada apa? Pada pokok kari. Okay, itu saja cara-cara untuk kita menggunakan ayat perintah. Kita nak kenal pasti ayat perintah, kita kena kenal pasti dia punya kata perintah. Jadi awak boleh bulatkan kata perintah ni supaya awak boleh kenal pasti ini kata perintah dia adalah tolong. Ini adalah harap. Okay, baik. Ini tugasan yang pertama, awak boleh ikut yang